Fia Studio. إلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه الكرام، ثم إلى حضرة والدينا لمشايخنا وجميع الأرواح المسلمين والمسلمات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والهادي إلى صراط مستقيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد وإليك المستكى وأنت المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. Sadaqallahul azim. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taufik dan hidayah Allah, dengan ketentuan daripada Allah. Allah masih berikan kita kebaikan dan diberikan kita ruang untuk berbuat ketaatan. Semoga kebaikan dan ketaatan yang Allah berikan kepada kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mahu apa yang kita buat ini menjadi sia-sia dalam penilaian Allah Subhanahu wa taala. Ada ilmu yang jadi sia-sia, ada amalan yang jadi sia-sia. Ilmu yang jadi sia-sia seperti mana yang disebut oleh Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ilmu ilman. Ilmu tu Nabi kata ada dua. Satu, ilmu yang manfaat, iaitu ilmu itu diamalkan. Ilmu manfaat ini ilmu yang ada dekat dia, lalu dia beramal dengan ilmu itu. Yang kedua, Nabi kata ilmu yang tidak diamalkan. Maka ilmu ini akan menjadi hujah kita. Dia akan dakwa kita besok di akhirat. Lalu kita semua selalu rasa macam ni. Hak tu hak wajib kata. Hak kena tanya ni hak wajib. Kita wajib selesai dah. Semayang selesai, puasa selesai, zakat selesai, haji pun ada yang selesai. Ada tak wajib yang lain? Ada. Tinggal sombong ni wajib. Tinggal rasa baik ni wajib. Tinggal kata orang ni wajib. Jadi wajib-wajib lain tu ada tak yang kita tak buat lagi? Tinggalkan putus silaturahim ni wajib. Sebab menghubungkan silah ini wajib. Jangan kita nampak wajib pada sudut ibadat saja. Wajib daripada sudut hablum minallah saja. Wajib daripada sudut hablum minan nas. Perhati tengok. Meninggalkan rasa diri itu baik wajib.
meninggalkan sombong ni wajib. Sebab itu ilmu yang manfaat ini ilmu yang dapat bimbing kita. Imam Ghazali dia sebut macam ni dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dia kata ilmu yang manfaat ini, semakin kita berilmu, semakin rasa takut kita dengan Allah. Takut ni kita duk faham macam mana. Takut orang kata buat baik tinggal jahat, buat baik tinggal jahat, yang ni orang kata takut. Takut ni kena ada dalam hati kita. Kalau kita tak boleh buat baik, takut. Kalau aku tak boleh buat baik, takut. Buat baik ni bukan semayang sunat saja. Buat baik ni bukan semayang malam saja. Buat baik ni bukan khatam Quran saja. Kadang-kala kita duk bangga dengan satu perkara. Saya dah khatam Quran 3 bulan sekali, 3 bulan sekali, setahun boleh 4 kali. Khatam Quran pun kena, tinggal kata orang pun kena. Kalau setahun 4 kali khatam Quran, tapi tiap-tiap bulan duk kata orang apa yang ada dalam kita khatam Quran, apa yang tinggal lagi yang kita duk khatam Quran, apa yang tinggal lagi zikir yang kita baca, apa yang tinggal lagi selawat yang kita baca. Kita tak mau kita orang yang dalam keadaan yang muflis, rasa diri itu baik, rasa sombong dengan Allah. Sebab itu kita semakin kita diberikan ilmu, semakin kita duduk di dalam majlis ilmu, Allah tambahkan kepada kita perasaan takut itu dengan Allah. Kalau aku tak boleh buat baik, aku berasa takut. Pasal apa takut? Sebab kita tak tahu mati bila. Sebab itu tarikh mati, tempat mati dirahsiakan oleh Allah. Dalam pada kita tak boleh nak buat baik, kita mati. Kedua, takut kalau aku masih buat jahat. Jadi tanya diri kita, sifat mazmumah hak kita ni yang diwajib suruh tinggal ni dah tinggal belum? Saya tanya diri saya, semua sekalian jamaah tanya diri tuan-tuan, kita berjaya tak lagi tinggalkan benda yang Allah larang? Kita berjaya tak lagi buat benda yang Allah suruh dalam sifat mahmudah, dan tinggalkan benda yang Allah larang dalam sifat mazmumah? Kita memang tak tinggal semayang. Kita bangga kita tak tinggal semayang, kita semayang jemaah lagi. Tapi dalam duk tak tinggal semayang ni, tak tinggal kata orang lagi, tak tinggal hasad dengki lagi, tak tinggal rasa diri itu baik lagi. Apalah orang ni, apalah apa kita buat apa? Tuan-tuan, inikah akhlak Rasul? Inikah kita yang kita kata kita itba' kepada Sayyiduna Rasulina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kita kena muhasabah dari kita, berjaya atau tidak kita telah selesai meninggalkan mazmumah, kita selesai telah beramal dengan segala sifat mahmudah. Sebab itu progres hablum minallah ini bagi menyempurnakan hablum minan nas. Pasal apa kata macam tu? Baik,
kita berzikir puluhan ribu, berselawat puluhan ribu, jika mana zikir dan selawat itu tidak boleh meleburkan sifat mazmumah kita, maka selawat dan zikir itu jadi hampah. Pasal apa Ustaz kata jadi hampah? Kita selawat 1000, besok kata orang selawat jadi apa? Selawat jadi apa? Hampah. Nabi kata apa? Seorang saja kita kata. Seorang saja. Mulai pada hari itu, bermula daripada akal baligh, seluruh semayang kita, puasa kita, haji, umrah kita, sedekah kita, kita bagi kepada orang yang kita kata. Siapa yang kata? Insan yang bernama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika zikir kita tak boleh menghancurkan sifat mazmumah yang ada pada kita, jadi apa zikir kita? Jika salawat kita tak boleh menghancurkan sifat mazmumah yang ada pada qalbun kita, apa jadi selawat kita? Jangan ni kena fikir sama-sama. Kedua, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ilmu yang manfaat itu, kata Imam Al-Ghazali, semakin kita berilmu, semakin kita hampir dengan Allah. Kita dekat dengan Allah, dekat dengan Allah, dekat dengan Allah. Tuan-tuan, ilmu banyak ni pada Allah bukan dinilai pada dobit kita. Allah nilai kita bukan pada dobit kita. Orang nilai ilmu kita pada dobit kita. Kemah dobit dia kata. Alim hang. Allah nilai alim kita bukan pada dobit kita, tetapi pada ketakwaan kita. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Tanda seorang hamba yang takutkan Allah, sebanyak mana dia takut, seakrab itulah dia dengan Allah. Lagi kuat takutnya dengan Allah, lagi akrab hubungannya dengan Allah. Lagi dekat dia dengan Allah, lagi akrab hubungannya dengan Allah. Ukuran akrab dan tidak akrabnya dengan Allah, maka diukur dalam hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tanya diri saya, semua orang tanya diri masing-masing. Bulan ni berapa kali ke air mata kita jatuh kerana takutkan Allah? Tanya. Jangan tak tanya. Bulan ni berapa kali air mata kita jatuh kerana aku takutkan Allah? Saya tak boleh nangis, Ustaz. Siapa? Siapa tak boleh menangis? Tak ada salah. Bersih dah hati kita, bersih dah. Kenapa kita tak boleh mengaku di hadapan Allah, ya Allah, aku masih lagi begini. Ya Allah, aku boleh bangun malam, tapi aku tak boleh tinggal kata orang, ya Allah. Ya Allah, aku boleh baca Quran sehari 1 juzuk, tapi aku tak boleh nak baik dengan orang sebelah aku, ya Allah. Ya Allah, aku boleh zikir, tapi aku tak boleh nak benci saudara, tak boleh tinggalkan membenci saudara Islam aku yang lain. Ya Allah, macam mana ni? Nabi tak pernah ajar benda ni pada aku, ya Allah. Aku yang degil, yang duk buat benda ni. Besok kalau Allah tanya kita, kita nak jawab apa? Allah tanya kita, kita nak jawab apa? Kita nak selesaikan macam mana masalah ini dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Nak selesai macam mana?
tak boleh selesai. Saya nak cakap benda ni sebab kita duduk akhir zaman. Semua orang tahu akhir zaman, sebab kita dengar cerita akhir zaman. Tapi kita buat apa? Apa solusi kita? Apa solusi kita? Apa solusi kita untuk menghadapi akhir zaman ini? Dan semua orang tahu solusinya adalah iman dan Islam. Tapi kita tak dapat lagi jadi orang Islam yang baik. Kita tak dapat lagi nak jadi ahli ilmu yang baik, orang muda yang baik, seorang suami yang baik, seorang isteri yang baik. Kita tak boleh jadi sekali lagi orang tua yang baik. Kita tak boleh lagi. Jika kita tak boleh, kita gagal. Dan kita tak mau mati dalam keadaan yang gagal. Mau tak mau mati, kita semua tunggu mati ya. Saya tunggu mati, semua orang tunggu mati. Bila mati tak tahu. Tapi kalau kita lah dipanggil oleh Allah dalam hal keadaan yang masih kita tak berhenti kata orang, macam mana? Saya dipanggil oleh Allah dan tuan-tuan dipanggil oleh Allah dalam hal keadaan kita masih sombong, bongkak lagi dengan orang. Nabi kata takkan masuk syurga orang yang di dalam hatinya ada sombong walau sebesar zarah. Kita besar mana sombong kita? Orang nasihat dengan kita, kita tak nak dengar. Orang nasihat kat kita dah ingat bukan orang nasihat kita kata kat orang lain. Orang tu kata kat orang lain bukan dengan aku tak ada apa, aku baik. Saya tanya diri saya, hampa tanyalah diri hampa, bilakah kita meninggalkan kata kejahatan orang lain pada tahun ini? Kalau kita boleh jawab, alhamdulillah, saya dah 10 tahun tak kata orang, tak dengar keburukan orang. Alhamdulillah Ustaz, alhamdulillah. Maka kita jadi hamba yang berjaya pada sisi Allah, tak gagal pada sisi Allah. Sebab yang ancam kita ni Allah, yang ancam kita ni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tak boleh buat apa. Hak yang keluarkan ancaman ini adalah kekasih Allah. Kita tak boleh buat apa. Kita kena berubah jadi orang yang baik. Ketiga, orang yang bertambah ilmu dia, maka bertambah gemarnya kepada akhirat dan bertambah berhati-hatinya dengan urusan dunia. Makin dia mengaji, makin dia percaya dengan akhirat. Makin dia mengaji, makin dia tak ligan dunia. Ni dengar, saya pesan ni untuk diri saya dan semua orang yang ada malam. Maka kata apa? Kata ulama, perbezaan orang mukmin dan orang munafik. Maka kata Imam Ghazali rahimah, Imam Syafi'i, kata silap antara dua, Imam Ghazali ke Imam Syafi'i, kalau salah tolong betul. Dia kata perbezaan orang mukmin dan orang munafik, orang mukmin dia akan mempertahankan agamanya dengan hartanya, dan orang munafik dia akan mempertahankan hartanya dengan agama. Orang mukmin dia akan mempertahankan agamanya dengan hartanya, tetapi orang munafik dia akan mempertahankan hartanya dengan agamanya. Ingat itu.
Jadi macam mana kita semakin makin mengaji, kita yakin tak dengan akhirat, kita mula tak berhati-hati dengan dunia ni. Kita jadi macam mana dalam diri kita. Kemudian apa kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, semakin kita berilmu, semakin kita mengenal akan tipu daya perjalanan dunia, perjalanan hidup kita. Siapa yang selalu duk tipu kita? Dalam kitab Minhajul Abidin disebut 4 benda yang selalu duk tipu kita. Kita tahu, semua orang tahu, tapi tahu dalam tahu kena tipu. Saya habaq ni tuan-tuan tahu, saya pun tahu, tuan-tuan pun tahu, tapi dalam tahu kita kena tipu. Kita kena tipu di dalam pandai, kita kena tipu dalam alim. Dia tak berjaya lah kita, tak berjaya kita. Saya selalu pesan ke anak-anak saya, saya kata hampa sampai Quran 30 juzuk, hang belum tentu boleh syafaat mak pak. Orang yang hafal Quran 30 juzuk, kita dengar kata dia boleh syafaat keluarga dia, betul tak? Tapi kalau dia duduk dalam neraka, dia boleh syafaat tak? Hak yang duk hafal Quran ni dalam neraka, dia boleh syafaat tak? Hak boleh syafaat ni kalau dia pastikan diri dia dalam syurga. Dia kena ikhtiar, kena bersungguh, kena bermujahadah supaya dia tak duduk dalam neraka. Sebab tu Nabi kata apa? Al-Quran hujjatul lak wa alaika. Nabi kata Quran ni boleh jadi syafaat, boleh jadi laknat atas kamu, kata Nabi. Orang tahu dia buat dosa, dia tak satu kali satu, dia buat dalam tahu. Hak yang duk hafal Quran ni tak semayang subuh, ku mana boleh syafaat mak pak dia tak? Dia duk dalam neraka, takkan dia boleh keluarkan kita dari neraka. Hak yang duk hafal Quran ni, dia duk kata orang tak berhenti. Hak yang duk baca kalam Allah ni, itulah mulut yang duk umpat orang, itulah mulut yang duk kata orang, itulah mulut yang duk maki orang. Boleh tak agak-agak kita syafaat keluarga kita daripada masuk syurga Allah? Dia keluarkanlah mak saya, keluarkanlah pak saya. Allah kata nak keluar macam mana? Hang pun duduk dalam. Maka kita jadilah orang alim yang dapat menjadi asbab kita masuk syurga. Kita jadilah orang yang hafizul Quran, yang menjadi asbab yang kita boleh masuk syurga. Jadilah seorang ibu yang boleh masuk syurga, seorang ayah yang boleh masuk syurga, seorang anak yang boleh masuk syurga. Tuan-tuan, ini akhir zaman. Saya cerita benda ni sebab kita duduk akhir zaman. Kita duduk akhir zaman. Itu yang saya bawa cerita ni. Kalau duduk zaman 40 tahun dulu, saya tak cerita, tuan-tuan. Kita dulu, kita merasa muda. Dalam kampung kita berapa orang hafal Quran? Dalam kampung kita berapa orang alim? Lah, dalam kampung kita berapa ramai hafiz? Lah, dalam kampung kita berapa ramai
Orang pandai. Sebab apa? Sebab kita duduk akhir zaman. Yang ni nak jaga. Maka jadilah orang yang baik. Sebab itu akhir daripada tausiah ni, saya ni sebenarnya tak boleh panjang lah. Sebab tuan-tuan program daripada maghrib tadi tunggu lama. Ni pengakhir. Sebenarnya kita ni mengaji ni supaya kita boleh jadi orang baik ya. Ada ilmu jadi orang baik, beramal boleh jadi orang baik. Yang tu ya. Kita nak apa lagi tuan-tuan? Agak-agak lah kita mau apa lagi? Kita buat semua benda ni, kita mau apa? Kita baca Quran, kita mau apa? Kita selawat, kita mau apa? Kita sedekah, kita mau apa? Jadi sebab itu pengakhir daripada tausiah ni, saya bawakan perkataan Ibn Qayyim rahimahullah ta'ala. Apa kata Ibn Qayyim al-Jauzi? Dia kata, apabila Allah Ta'ala menghendaki akan hambanya kebaikan, Allah mahu kita jadi orang baik. Pertama, kata Ibn Qayyim, dia menjadikan hamba itu mengakui dosa dia. Kita jadi ahlu taubah. Kita rajin rasa diri bersalah. Kalau kita selalu rasa diri bersalah, kita tak akan cari salah orang. Jadilah orang baik dan boleh buat baik pada sekeliling orang yang ada kat kita. Dan mulai pada hari ini, kita berusahalah jangan buat jahat dengan orang. Sebab apa saya cakap macam tu? Kita kalau buat jahat dengan Allah, tinggal semayang, malam esok kita taubat menangis, Allah ampunkan dosa kita. Tapi kita buat jahat dengan orang, kita semayanglah macam mana. Selagi kita tak minta ampun dengan orang tu dan orang tu tak ampun dengan kita, kita tak boleh masuk syurga. Kita tak boleh masuk syurga. Sebab tu dosa dengan Allah mudah. Dosa dengan orang, dengan jiran-jiran, dengan kawan-kawan susah. Hebat tara manalah kita. Sebab itu kata Ibn Qayyim al-Jauzi, orang yang Allah nak bagi dia kebaikan, dia mengakui akan dosanya. Itu satu. Kedua, dia menahan dirinya dari melakukan dosa yang lain. Dia usaha tak mau buat jahat. Sebab apa dia usaha tak mau buat jahat? Dia kata, dosa hak lama pun aku tak tahu Allah ampun ke tak lagi, takkan aku nak tambah dosa. Salah hak lama pun aku tak tahu lagi, Allah hapuskan tak lagi, takkan aku nak buat dosa baru. Orang yang aku kata dulu pun aku tak dapat jumpa lagi, aku tak minta maaf lagi kat dia, aku takut nak minta maaf, aku tak mampu nak minta maaf, takkan aku cari lagi orang baru aku nak buat salah. Cukuplah. Kemudian kata Ibn Qayyim, bila Allah nak berikan dia kebaikan, dia akan bersifat pemurah dengan apa yang ada pada diri dia. Dia sentiasa suka pemurah. Sebab apa sifat pemurah ni? Nabi kata, dawu mardakum bis sadaqah. Ubatlah penyakit kamu dengan sedekah. Penyakit apa?
penyakit zahir, penyakit batin. Saya cuba dah nak tinggalkan, kata orang ni tak boleh Ustaz, seronok. Sedekah banyak. Sedekah ni macam mana? Pesalah dia, kita dah buat kuih pergi hantar kat rumah kawan-kawan. Yang tu sedekah yang aku mampu. Pasalah kita buat yang kita mampu. Nabi tak suruh pun kita sedekah banyak-banyak, ribu-ribu, ratus ribu, dah. Nabi suruh kita, mampu tak keluarkan harta hang pada jalan Allah. Yang tu ya. Sedekah dengan jiran, bagi makan orang, apa salah? Kemudian apa kata Ibn Qayyim Al-Jauzi? Zuhud terhadap apa yang ada pada orang lain. Tengok apa ada pada orang lain, jangan duk hasad, duk iri, duk berkehendak. Tengok orang ni buat masuk kursi baru, kita pun duk kata lah kat dia. Kita pun rasa kita usaha jadi baik. Dia kesimpulan dia senang lah. Benda-benda yang ulama sebut ni, dia didik kita jadi orang baik. Tu lah. Jadi orang baik, maknanya kita dengan hubungan kita dengan orang di sekeliling kita baik. Hubungan kita dengan mak ayah kita baik. Hubungan kita dengan adik-beradik kita baik. Kita nak kata kita baik macam mana? Kita duduk berkelahi lagi dengan adik-beradik kita, dengan kak kita, dengan abang kita. Tak pasal apa. Tanah sekangkang kera yang kita tak bawa balik pun. Dan sampai hubungan adik-beradik kita putih. Ni abang. Dalam hadis kursi Allah kata apa? Rahim itu daripada sifat aku. Siapa yang memutuskan silaturahim, dia telah memutuskan hubungannya antara dia dan aku, kata Allah. Macam mana? Macam mana kita nak kata kita orang baik? Cerita dunia cerita lain, cerita akhirat cerita lain. Cerita dia berlipat kali ganda cerita. Kita dok tunggu daripada maghrib sampai isyak lama kan? Lama. Orang Kedah nak kira kebas pungkok. Ni nak tunggu ni daripada umur 18 tahun sampai 15 tahun. Duk kira satu saat. Saat ni buat apa? Saat ni buat apa? Saat ni buat apa? Dalam satu hari, satu malam berapa saat? Jangan kira jam, saat. Buat apa, nak kira lapis sampai mati. Daripada umur akil balik. Tak nak tunggu berapa lama. Ni kira 3 jam, kira lama. Kira lama sangat dah lah. Dia tak? Oh, kebas kaki lah sampai keran. Saya tadi duduk kuliah maghrib di Tepin. Tadi saya kuliah maghrib di Tepin. Baru duduk 45 minit dah. Sebab kursi tu tinggi sangat. Turun-turun kram pun. Tu duduk ni kalau berdiri padang masyar tu macam mana? Ni tara duduk ni. Besok kat sana bukan duduk, berdiri. Macam mana kita berdiri puluhan tahun nak kira ni, nak kira salah kita daripada mula. Dan Allah tayangkan seluruh dosa kita, semua orang tengok. Dosa saya semua orang tengok. Semua dosa kita semua orang pakat tengok. Macam mana? Kalau tak mau bagi semua orang tengok, jalan dia taubat. Kalau tak mau bagi semua orang tengok, jalan dia minta maaf dengan orang yang kita buat salah. Kan tu? Kemudian apa kata ulama? Menghalang diri dia dari menyakiti orang lain. Kita kena usaha bagi jangan buat jahat dengan orang. Lepas tu hebat tara mana kita dalam ibadat, hebat tara mana kita dalam ilmu, tapi masih kita tak meninggalkan menyakiti akan
saudara se-Islam kita, besok kat sana tak selesai, kita jadi orang yang muflis. Jadi saya rasa cukup setakat ni pertemuan saya dengan sahabat semua. Apa yang saya nak ingatkan supaya kita jangan jadi muflis di akhirat, yang tu lah saya nak ingatkan diri saya, dan saya nak ingatkan semua orang. Jangan kita balik besok, ya Allah, mana amalan aku? Ya Allah, mana ibadat aku? Kita tengok kanan kita tak ada. Kadang orang tanya kat saya, Ustaz, kenapa selalu Ustaz ni, Ustaz cerita hei menakutkan? Saya tak mau cerita syurga. Sebab apa? Sebab belum tentu kita masuk. Saya nak cerita kita usaha bagi lepas keluar neraka dulu. Kalau boleh keluar daripada neraka ni, kira dah alhamdulillah kan? Pasal apa? Ada orang sampai tanya saya, Ustaz, kuliah Ustaz tak cerita pasal syurga. Ustaz cerita benda takut-takut saya. Ustaz suka takut-takutkan orang. Saya nak cerita pasal syurga, kita belum tentu boleh masuk lagi. Nak cerita syurga macam mana, mengumpat tak berhenti. Nak cerita syurga macam mana, kita sama-sama kita duduk berkelahi lagi. Aku tak boleh masuk dengan kawan ni, tak boleh masuk apa. Kita kalau kata orang jahat, makna kita jahat. Iblis ni, dia kata ke Nabi Adam, aku tak boleh dengan Nabi Adam. Nabi Adam tak kata apa. Jadi peristiwa Iblis dengan Nabi Adam ni cukup ajar kita. Hak yang kata aku tak boleh masuk dengan dia, aku tak boleh duduk dengan dia, Nabi Adam ke Iblis? Iblis, Azazil, sebelum nama dia kena tukar. Nabi Adam dia sengap lah. Allah kata apa, dia ikut. Allah kata ni, dia ikut. Macam mana kita boleh kata kita orang baik kerana kita tidak baikkan orang lain? Jadi usaha bagi buang tu dulu. Kita usahalah kita keluar neraka dulu, barulah kita boleh duk intai syurga. Jangan duk intai dulu, nama kita tak padam lagi kat pintu neraka. Kita usaha biar padam dulu nama kita. Nah, pekat-pekat lah. Kita semua geng-geng liang lahat belakang. Nah, kita geng-geng liang lahat ni, bau tanah kubur ke belakang. Kita pakat-pakat lah, pakat-pakat berubah, masa tak lama. Kalau daripada Allah kita tak boleh nak berubah, bila lagi? Takkan kita nak tunggu Dajjal keluar? Allah tunjuk kat kita, apa lagi dia nak tunjuk kat kita? Allah tunjuk kat kita, Nabi kata bila nak kiamat, padang pasir, negeri yang dulunya tandus padang pasir kering, subur, kita nak tunggu apa? Dubai subur, Qatar dah subur, Mekah Madinah dah subur, nak tunggu apa lagi? Nak tunggu Dajjal, nak tunggu Imam Mahdi. Jangan tunggu waktu dulu. Kita tak tahu boleh hadap ke tak. Kita tak tahu kita boleh hadap ke tak. Zamanlah yang tu kita kena fikir. Ya, tak nak buat apa lagi. Anak-anak menjadi tuan, ibu melahirkan tuan, Nabi kata itu tanda kiamat. Kita kena akui, kita ikut cakap anak kita. Anak-anak semua arahkan mak bapak dia, walaupun siapa dia. Mak saya mau ni, mak saya mau ni, mak saya mau ni, kalau tak mau saya berhenti sekolah. Sekarang siapa tuan, siapa dia? Hamba. Dulu zaman kita, pak kata A, kita kata A, pak kata B, kita kata B. Dah lah, anak kita kata A, kita akan kata A, anak kita kata B, kita akan kata B. Dan alasan kita, tarbiyah dahulu tak menyamai tarbiyah sekarang. Benar perkataan itu, kerana sekarang akhir zaman, ibu-ibu melahirkan tuan. Jadi tarbiyah tak sama. Sebab
Didikan sekarang, didikan tuan. Tuan tak boleh kena rotan. Tuan tak boleh kena marah. Tuan tak boleh susah. Sebab Nabi kata ibu-ibu melahirkan tuan. Yang tu tanda kiamat. Kita dulu buat salah, berani nak beritahu kat mak kita. 10 kali kena. Hang beritahu hang kena. Lah, sebab dah hampir kiamat. Jadi kita rasa apa? Apa solusi kita? Dan apa yang kita akan buat? Inilah yang berlaku sekarang. Inilah yang berlaku sekarang. Tapi kita tak nampak. Dah. Baik, setakat ni ya. Minta maaf banyak-banyak. Kalau apa yang semua orang nak tak dapat, saya mampu dekat ni. Sebab saya orang pandai. Jadi orang bodoh, tara orang bodoh lah. Jadi tentang semua orang pandai, orang ada ilmu. Jadi minta maaf kalau hajat tu tak sampai. Di setakat ni saja. Wa akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, jadikan kami orang baik ya Allah. Ya Allah, jadikan isteri dan anak-anak kami orang baik ya Rahman Rahim. Ya Allah, hidupkan kami di kalangan orang-orang baik dan seperti orang baik ya Rahman Rahim. Ya Allah, berikan kekuatan atas kami untuk meninggalkan perkara kejahatan yang masih lagi kami tak boleh tinggal ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon rahmat-Mu, kami mohon kasih sayang-Mu dalam diri kami dan keluarga kami dan hidup kami ya Allah. Ya Allah, jika kami tersesat pada jalan Kau zahir dan batin, maka pimpinlah kami semula ya Zal Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa qalban khashi'a wa yaqinan sadiqa wa dinan qayyima wa rizqan halalan tayyiba. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.